Assalamualaikum. 13 April 2024. Channel 12 Israel berkata Israel pilot telah diarahkan menembak sesiapa sahaja dan kenderaan yang ke arah Gaza beberapa hari lepas. Dan rakyat Israel juga menjadi mangsa Israel kerana mereka tak nak ada manusia yang mereka nampak ke arah Gaza. Dan Israel juga ada special operation di Al-Nusairat. Dan Israel berkata kami tahu info dan Israel hanya membunuh kanak-kanak di Nusairat. Dan ada hospital di Nusairat teman-teman. Mereka ni Israel hanya nak menyerang semua hospital di Gaza. Walau lepas Yahoo berbual dengan Biden, hanya sementara mereka membiarkan bantuan Gaza melalui Israel, tapi sekarang hanya sementara dan serangan diteruskan. Jangan putus harapan teman-teman, kerana pejuang Palestin juga memberi tekanan kepada Israel tanpa henti. Selepas Israel membunuh 3 anak ketua Hamas dan Hamas melakukan serangan pada 3 base army Israel di Sarim, di mana banyak askar Israel, juga KIA, dan juga Zikim, di mana penempatan haram Israel berada. Dan jangan lupa juga penempatan haram Israel diberi senjata free untuk membunuh rakyat Gaza. Dari berita Arid Israel berkata, kita berundur kerana kita kalah di Gaza. Dan berita Axios pula berkata Iran memberi amaran, kalau US masuk campur, Iran akan menyerang semua kamp US di Tanah Arab. Dan Iran memberi mesej ini kepada beberapa negara Arab untuk memberitahu kepada US. Untuk saya, kenapa Iran nak menyerang kepentingan US? Kalau semalam Hizbullah menyerang 50 ke 100 misil ke arah Israel dalam masa seminit. Jadi Iran tak perlu menyerang Israel teman-teman. Iran hanya perlu boost serangan terhadap Israel melalui pejuang-pejuang. Ini sudah cukup untuk Israel kecup perut. Dan pejuang ini beberapa hari ini menyerang Haifa Oil Refinery, dan mereka telah attack dari pejuang Iraq ke pelabuhan Iliad. Mereka semua melakukan tugas dengan baik. Walau Houthi sendiri masih menyerang Red Sea dan Indian Sea dan juga pelabuhan Iliad. Dan bulan November mereka menyerang kapal Israel dan British sebanyak 90 biji kapal teman-teman. Dan mereka offer Houthi, jika mereka menghentikan serangan kepada kapal-kapal US dan ally, US akan tarik balik gelaran Yaman sebagai negara teroris. Dan Houthi menolak. Sengsara teman-teman Israel dan ally sekarang. Israel merahsiakan serangan terhadap Israel. Dan sekarang tunjuk perasaan di Israel telah menukar spanduk dengan berkata Zionis akan menghancurkan Yahudi di Israel. Dan channel 12 Israel berkata perbincangan Israel dan Hamas di Qatar, dan Netanyahu menghantar wakil yang dalam ofisnya bersama Mossad dalam meeting ini, dan mereka berkata meeting ini telah pun nak berjaya membuat perjanjian dengan Hamas, tapi Netanyahu tidak setuju. Dan sejak itu makin ramai askar Israel diculik Hamas. Dan Netanyahu tak berapa happy kebocoran maklumat ini, dan Netanyahu berkata dia bekerja 24 jam untuk menyelamatkan askar Israel yang diculik. Dan Netanyahu meneruskan mengebom Hamas, dan Hamas berkata setiap kali Israel mengebom Hamas, Israel juga membunuh askar mereka yang ditawan Hamas. Kita cerita sedikit apa terjadi di Ukraine. Rusia menyerang janakuasa elektrik di Kiev dan kebanyakan bandar-bandar utama Ukraine, dan Putin berkata ini kerana Ukraine menyerang oil refinery di dalam Rusia. Dan juga Rusia juga menyerang tempat simpanan gas Europe tempoh hari, dan gas di Ukraine harganya naik melambung kerana Rusia mengebom tempat simpanan gas ini. Dan Zelensky berkata apa Rusia, yang itu Rusia ada spy di dalam askar Ukraine.
Dari dulu lagi dalam parlimen Ukraine pun dah ada spy Rusia di dalam parlimen. Kalau siapa mengikuti channel saya ini. Kerana setiap serangan Ukraine nak lakukan, Rusia dapat bau. Apa Ukraine nak lakukan? Zelensky akan mengumumkan serangan balas besar-besaran di tahun 2025. Tak tahulah lagi dari mana dia nak dapat cari senjata untuk berperang. Dan undang-undang baru parlimen Ukraine yang dibincangkan, hanya 45 orang saja yang hadir di parlimen. Dan ahli parlimen lain sedang mencari jalan untuk lari dari Ukraine. Dan perbincangan di parlimen Ukraine adalah umur 18 rakyat Ukraine kena mendaftar untuk menjadi askar. Tak kira lah yang berada di Ukraine atau di luar negara sebagai pelarian, kena mendaftar di database Ukraine. Ini membuatkan rakyat Ukraine lagi marah. Walau New York Times berkata yang undang-undang ini akan melenyapkan rakyat Ukraine. Dia tak boleh paksa teman-teman. Yang mana yang dah lari daripada Ukraine, dia tak boleh paksa untuk berperang. Ini dah melanggar undang-undang dunia. Jadi yang berada di luar Ukraine, saya rasa dia dah tak boleh sentuh lagi. Tapi tak tahulah kalau negara-negara Europe memaksa mereka mendaftarkan diri balik ke Ukraine, kita tak tahu. Tapi memang kalau ikut undang-undang dunia, kalau pelarian ni memang tak boleh balik untuk pergi berperang, kerana mereka diberi pilihan untuk melarikan diri daripada perang. Assalamualaikum. Everybody.